Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan muslim semua sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada tengah hari ini 1 Zulkaidah 1441 Hijriah bersamaan 23 Jun 2020, kita sekali lagi telah sama-sama menunaikan solat fardu berjemaah di surau Al-Falah IPK Perak ini secara rasminya setelah sekian lama kita terhenti menunaikan solat fardu berjemaah disebabkan adanya perintah kawalan pergerakan di mana masjid dan surau terhenti daripada mendirikan solat berjemaah pusmayang berjemaah walaupun di surau kita masih ada solat berjemaah, tetapi ianya dalam kelompok yang kecil sahaja. Mungkin makmumnya 2 orang, mungkin makmum 3 orang, tidak diadakan secara beramai-ramai, dan belum ada SOP yang tertentu. Tapi alhamdulillah keadaan semakin baik, kita berada dalam tempoh pemulihan, PKP pemulihan, maka solat berjemaah di masjid surau dibenar untuk didirikan secara beramai-ramai mengikut tata cara yang tertentu, dan juga kuliah-kuliah seperti kuliah maghrib, kuliah zuhur, kuliah subuh telah pun dibenarkan untuk diadakan. Maka kita memulakan kembali kuliah zuhur kita setiap hari Selasa dan hari Khamis. Kakak perempuan di belakang sila ambil makluman. Jadi kuliah zuhur kita akan berjalan seperti biasa, insyaAllah. Ada pun kuliah mingguan hari Rabu yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Nazmi Muhammad, kita akan maklumkan melalui memo, melalui memo dalaman
kepada semua jabatan-jabatan mana yang dibuat sebelum-sebelum ini, InsyaAllah, jadi kita akan maklumkan nanti. Adapun untuk kuliah Zuhur, selepas semayang fardu Zuhur berjamaah di surau kita ini, pada setiap hari Selasa dan hari Khamis, kita adakan seperti biasa, insyaAllah. Baik. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklumi, kita teruskan kupasan kitab Iqdul Jawharith Thamin fi arba'ina hadithan min ahaditha Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, atau juga dinamakan sebagai kitab Al-Arba'un Al-Ajluniyah wa hiya sanadun li kutubis sunnatin nabawiyah, yang disusun oleh Imam Ismail bin Muhammad Al-Ajluni rahimahullah taala. Kita sampai kepada Al-Kitab At-Tasi' wa Thalathun, kitab yang ke-39. Sebenarnya kitab ni dah semakin sampai ke penghujungnya. Jadi mana dalam beberapa ketika nanti kita akan masuk kepada kitab yang baru, insya-Allah, kitab yang baru. Mungkin kita akan bicarakan satu kitab, insya-Allah, satu kitab berkaitan dengan pengajian Al-Quran, pengajian tajwid Al-Quran, secara yang mudah. Kita akan kupas satu persatu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslim-muslim rahimakumullah, tajuk yang dikupas dalam Al-Kitab At-Tasi' wa Thalathun, kitab yang ke-39 ini, yang dipetik daripada kitab oleh penyusun kitab ini, daripada kitab Az-Zurriyatut Tahirah Lid-Dawlabi rahimahullah taala. Suatu hadis yang diambil oleh Al-Imam Al-Imam Al-Hafiz Abu Bashar Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Asy-Syahiru Bid-Dawlabi fi kitabih Al-Mazkur. Kitab ini, hadis ini diambil daripada kitab, kata penyusun kitab Az-Zurriyah At-Tahirah ini namanya Al-Hafiz Abu Bashar. Jadi Al-Imam, imam hadis, Al-Hafiz seorang yang hafal 100,000 hadis ke atas. Abu Bashar ialah gelaran. Muhammad, nama sebenarnya Muhammad bin Ahmad Al-Ansari. Muhammad bin Ahmad, nama Muhammad bin Ahmad Al-Ansari. Al-Ansari ini adalah kita kata nisbah, nisbah mungkin kepada keluarganya. Asy-Syahir, Asy-Syahir ni maknanya yang terkenal, Bid-Dawlabi, dengan gelaran Ad-Dawlabi. Allah Ta'ala memetik sebuah hadis yang dipetik daripada An Abdullah bin Al-Husain, daripada Abdullah bin Al-Husain, An Fatimah bin Al-Husain, daripada Fatimah bintul Husain. Fatimah ni anak Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW, cicit Nabi ni Fatimah ni. Fatimah ni cicit Nabi bintul Husain, bapanya Al-Husain. Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Fatimah ni cicit Husain, Al-Husain ni cucu. Sayyidina Ali ni adalah menantu Nabi SAW. Radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Sebab Al-Husain juga adalah sahabat Nabi. Semua Ahlul Bait Nabi adalah sahabat Nabi. Disebut radhiyallahu anhu, atau radhiyallahu anha, atau radhiyallahu anhuma kalau dua orang, atau radhiyallahu anhum kalau ramai. Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Termasuklah isteri-isteri Nabi SAW. Masuklah tu. Qala, kata Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu ni. Jadi peristiwa ini disaksikan oleh Al-Husain, cucu Nabi SAW, cucu Nabi SAW. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujri Ali. Bahawasanya satu ketika kepala Nabi SAW berada di atas rebaan Sayyidina Ali. Tu dia. Jadi Nabi SAW ni baring, Sayyidina Ali ni meriba kepala Nabi SAW. Kemudian wa kana yuha ilaih. Ketika itu wahyu sedang turun kepada Nabi SAW. Tapi tak disebut sini ayat apa yang diturunkan, tak disebut. Tapi waktu itu wahyu turun kepada Nabi SAW. Falamma suriya anhu, tatkala dihentikan daripadanya, maknanya terhenti wahyu ni, qala, maka Nabi SAW pun bertanya.
berkata, ya Ali, sallaital asr wa sallaital fardha, ya, wahai Ali, kamu telah pun mengerjakan, adakah kamu telah mengerjakan, telah menunaikan solat fardu? Qala la, Nabi Sayyidina Ali pun kata tidak. Kata Sayyidina Ali, belum lagi, belum mengerjakan, ya, solat fardu. Qala, ya, Nabi SAW pun bersabda, Allahumma innaka la ta'lamu annahu kana fi hajatik wa hajati rasulik. Ya. Nabi SAW berkata, ya Allah, wahai Allah, sesungguhnya kamu, ini Nabi, doa Nabi, ya, Nabi SAW berbicara dengan Allah Ta'ala, ya. Allahumma innaka ta'lamu annahu kana fi hajatika wa hajati rasulik. Ya Allah, sesungguhnya kamu mengetahui, ya, dia menunaikan hajatmu dan hajat Rasulmu. Ya, maknanya dia ni siapa? Dia ni Sayyidina Ali. Menunaikan hajatmu dan hajat Rasulmu, yakni penurunan wahyu dari kepada Nabi SAW. Itu maksud dia. Faruddi alaihi syams, maka kembalikanlah matahari kepadanya. Apa makna tu? Maknanya waktu ini, waktu hampir-hampir nak maghrib, matahari dah rendah di ufuk barat, hampir terbenam. Kalau dah matahari terbenam, habislah waktu asar. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya, minta kepada Allah Ta'ala, tahan matahari jangan terbenam dulu, sebab Sayyidina Ali belum semayang asar. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Permintaan Nabi SAW diperkenankan. Faraddaha alaihi, maka Allah SWT mengembalikan kepadanya. Maknanya Nabi Allah SWT tahan matahari supaya jangan terbenam. Ini mukjizat Nabi SAW. Yang satu bukti di mana kalau orang tanya kita, kan, ya, orang tahu, orang tanya kita, apakah bukti, ya, apakah mukjizat Nabi berkait dengan matahari? Inilah satu peristiwanya. Kalau bulan, Nabi SAW, ya, mukjizat Nabi dengan bulan tu terbelah dua, kan? Maksudnya bulan tu terbelah dua. Bulan tu terbelah dua, ya, dengan permintaan Nabi SAW, maka Allah Ta'ala membelah dua bulan. Kalau matahari pula, Allah Ta'ala tahan matahari, jangan nanti dulu, jangan terbenam. Maka Sayyidina Ali solatlah. Fasallah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun, radhiyallahu anhu pun semaya asar. Nampak? Wa ghabatis syams. Habis Nabi sembahyang asar, maka matahari pun terbenam. Nampak? Begitulah, mukjizat Nabi SAW. Allah Ta'ala minta pada Nabi SAW, minta pada Allah, permohon kepada Allah supaya ditahan matahari, jangan terbenam. Allah Ta'ala memperkenankan permintaan Nabi SAW. Ya, Allah yang menyusun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut, ya, matahari ini dia bergerak di atas perjalanan dia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan itulah kekuasaan Allah yang maha, ya, perkasa lagi maha mengetahui. Maknanya terbit terbenam matahari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hanya manusia seperti para nabi, para rasul, seperti nabi kita Nabi Muhammad SAW sahaja yang boleh memohon kepada Allah supaya, ya, ditahan matahari. Jangan tuan-tuan pula buat. Ya Allah, tolong tahan, aku dah kena 6.50 ni. Tolong tahan matahari tu, jangan berterbenam. Nakkan dia akan terbenam 7.5 lah. Ya. Maknanya ini adalah satu bukti mukjizat Nabi SAW. Ya. Macam kita tak mampu, ya. Kita tak mampu. Ikutlah time. Kan sembahyang asar tu kita tahu dah,
waktu dia daripada bayang sesuatu itu lebih panjang daripada sesuatu tersebut. Itu dia. Sampailah terbenam matahari. Dan sembahyang asar ni dia ada khilaf tuan-tuan. Dia ada khilaf di mana sebahagian umat Islam akan mula bersembahyang asar apabila bayang sesuatu itu 2 kali ganda lebih panjang daripada benda tersebut, iaitu umat Islam yang berpegang dengan fiqh mazhab Hanafi. Macam di Masjid India 5.30 berazan, kadang-kadang pukul 6 berazan. Kita pun heran, azan pukul 6. Sebenarnya mereka berpegang dengan kaedah tersebut. Maknanya mereka tunggu, kalau tiang tegak tu 5 meter, dia nak tunggu bayang-bayang tu 10 meter barulah dikata asar masuk. Kita tak. Kita kalau tiang tu 5 meter, dia dah lebih sikit daripada 5 meter, mana itu tandanya asar dah masuk. Itu bagi jumhur. Sampailah terbenam matahari. Kita dah tahu dah time dia, maka kita semayanglah mengikut waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh semayang ni atas orang beriman ni adalah satu ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktulah. Tetapi kalaulah orang tanya kita, kan, apakah mukjizat Nabi yang berkaitan dengan matahari, maka inilah suatu peristiwa yang dicatatkan oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dalam 2 hadis. Satu hadis yang kita baca tadi dan satu hadis yang lain, yang sama juga, yang sama, maksudnya sama, tetapi matannya ataupun bahasanya agak sedikit berbeza, kerana diriwayatkan daripada jalan yang lain, tapi ceritanya tetap sama, iaitu Nabi SAW memohon kepada Allah supaya ditahan dulu matahari, jangan terbenam sebelum Sayyidina Ali mengerjakan sembahyang asar. Selepas Sayyidina Ali selesai sembahyang asar, barulah matahari terbenam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa mesejnya tuan-tuan? Mesejnya ialah kita sembahyang, jagalah waktu sembahyang kita. Janganlah tunggu matahari kita nak terbenam baru kita sembahyang. Tetapi sekiranya kita ada maslahah, ada keadaan-keadaan yang tertentu, maka selagi matahari belum terbenam, masih boleh kita mengerjakan sembahyang asar. Itulah maksud dia. Apa kita dapat daripada hadis yang kita baca ni, insya-Allah. Jadi itulah dia. Dalam kitab yang ke-39 hadis ni kita kupas sedikit. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan kupas dengan hadis yang ada dalam kitab Al-Kitab Al-Arba'un, kitab yang ke-40. InsyaAllah dengan izin Allah SWT, kita akan kupas hadis ini dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT, dan yang kurang itu daripada kita semua, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fikum. Qul qul azza wa jalla wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.